Salam hormat, salam sejahtera. Anda sedang menonton BIS Malaysia, edisi 3 April 2020 bersama saya, Hazel Desmond. Sebagai penyedia perkhidmatan perlu di negara ini, Pos Malaysia komited untuk menyokong penguatkuasaan PKP yang diumumkan kerajaan dan melakukan yang terbaik untuk rakyat dalam tempoh yang mencabar ketika ini. Untuk itu, kita nak mendalami dengan lebih dekat komitmen petugas pos dan kita terus saja bersama rakan setugas Fiona Bennett. Silakan. Ya, Hazel, betul. Walaupun masuk hari ke-17 Perintah Kawalan Pergerakan ini, masyarakat di luar sana harus faham bahawa masih ada syarikat berkepentingan yang dibenarkan beroperasi dan antaranya adalah Pos Malaysia bagi memastikan penghantaran terus disediakan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan bersama saya pada hari ini adalah Encik Azmil Merikan yang merupakan Ketua Pengurusan Saluran dan Pengalaman Pelanggan. Apa khabar, Encik Azmil? Ya, Fiona, apa khabar? Baik, sihat. Terima kasih. Baik, kita tahu Pos Malaysia merupakan antara satu syarikat yang besar yang perlu terus beroperasi bagi memastikan tidak ada kepincangan dari segi pengurusan. Kalau kita nak tahu bagaimana operasi Pos Malaysia sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini? Ya, terima kasih Fiona. Sepanjang PKP sekarang ni, operasi Pos Malaysia masih berjalan seperti biasa. Kerana Pos Malaysia seperti Fiona sebut tadilah adalah satu daripada penyedia perkhidmatan penting atau essential services. Satu lagi juga, Pos Malaysia ni juga tertakluk di bawah obligasi perkhidmatan sejagat atau Universal Service Obligation, ya, di mana perkhidmatan terus kami jalankan kepada lebih daripada 9 juta alamat di seluruh Malaysia. Waktu perniagaan kami, Fiona, dalam waktu PKP ini kami pendekkan sedikit, iaitu kami akan tamat perkhidmatan pada jam 3 petang setiap hari lah. Dan tambahan juga, terdapat beberapa lokasi pejabat pos dan juga pos laju terletak di premis-premis kerajaan dan juga premis persendirian. Tempat-tempat ini kami tutup sementara waktu semajang tempoh PKP inilah. So, selain daripada kita maklum JPJ tidak dapat dilakukan oleh Pos Malaysia, tetapi JPJ melakukan inisiatif untuk online services. Itu masih lagi berjalan seperti biasa. Selain daripada Pos Laju Send Parcel, Express Mail Race pula macam mana? Ya, betul Fiona. So, satu daripada kemudahan yang kami sediakan untuk pelanggan kami, ya, sepanjang PKP ini ialah untuk talian, untuk pengurusan atas talian, ya. So untuk pembayaran bil contohnya atau pembaharuan insurans kepada mereka yang tak ada atau tak nak keluar daripada rumah, bolehlah melawat laman postonline.com.my, di mana kami menyediakan lebih daripada 115 jenis bil utility, telekomunikasi, internet dan lain-lain lagi. Pembaharuan insurans kenderaan dan juga insurans perjalanan boleh juga dilakukan di atas talian. Satu lagi ialah untuk penghantaran parcel atau kurier, ya. Kami sediakan Pos Laju Send Parcel, iaitu platform penghantaran atas talian yang menyediakan perkhidmatan penghantaran yang mudah, harganya berpatutan dan juga untuk tempoh PKP ini #StayAtHome. Jadi kalau boleh pelanggan layarilah postonline.com.my dan juga servis Send Parcel. Satu lagi yang Fiona sebutkan tadi ialah untuk Express Mail Service atau perkhidmatan mail dan bungkusan antarabangsa. Untuk setakat ini, servis ini agak terhad, ya, kepada negara-negara destinasi yang tertentu sahaja. Maklumlah ada sedikit kekangan kepada penerbangan antarabangsa dan juga penutupan setengah-setengah lapangan terbang di setengah-setengah negara. Semua makluman yang saya sebutkan tadi, Fiona, pelanggan bolehlah dapati dengan layari www.pos.com.my untuk mengetahui penutupan ataupun servis-servis yang ada di atas talian. Dan selari dengan itu juga, kalau Encik Azmil boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana, bagaimana langkah yang diambil oleh Pos Malaysia bagi memastikan bukan sahaja pengguna, keselamatan pekerja itu diutamakan? Ya, betul Fiona. Pos Malaysia ini besar seperti Fiona sebutkan tadi, ya. Kami ada lebih kurang 7,000 lebih orang, kita panggil frontline, di barisan hadapan yang masih bertugas, ya. So di antara inisiatif yang telah kami ambil, alat perlindungan ini memang diwajibkan kami menyediakan untuk semua frontline kita, termasuklah face mask, termasuk juga cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer dan sebagainya. Yang ini memang kita bagi kepada semua
kaki tangan depan kita. Satu lagi proses atau SOP yang kami jalankan di sini ialah sebelum waktu beroperasi setiap hari, sama ada pejabat pos laju ataupun postman dan kurier, kami mewajibkan setiap anggota kami, warga pos, mengambil suhu atau temperature badan dulu sebelum mereka boleh menjalankan tugas harian. Satu lagi juga peringatan daripada Pos Malaysia, setiap surat yang kami hantar ke rumah, kami juga ada cop yang kecil daripada surat itu untuk mengingatkan para pelanggan supaya menjaga keselamatan dan juga stay at home. Peringatan yang sangat baik sebenarnya Encik Azmil. Dan berikutan, kita nak cakap berikutan pelanjutan tempoh PKP ini sehingga 14 April. Apa mungkin persediaan daripada Pos Malaysia sendiri? Kami Pos Laju dan Shopee platform e-dagang nombor 1 kat Malaysia ni, kami telah melancarkan kempen Stay Home Essential bagi memudahkan para pengguna kita membeli barang-barang keperluan penting setiap hari sepanjang tempoh PKP. Lagi sekali lah, tujuannya ialah untuk menggalakkan semua pelanggan berada di rumah untuk membeli barang-barang di dalam talian. Pelanggan-pelanggan ini bolehlah melayari lawan web Shopee, belilah barang-barang yang diperlukan. Ada banyak barangnya, lebih daripada 20,000 jenis barang keperluan asas, barang runcit, barangan bayi, barangan kanak-kanak, produk minuman dan makanan. Selepas pelanggan memilih barang-barang itu, penghantaran akan dilakukan dengan pos laju. Dan lagi sekali, penghantaran ialah contactless. Kempen ini akan berjalan daripada 3 hari bulan April, iaitu hari ini, sehinggalah 25 hari bulan April. Dan lagi sekali lah, kita akan cuba menggalakkan customer semua untuk #stay at home. Betul. Dan akhir sekali, kalau Encik Azmil boleh kongsikan kepada kami pesanan daripada Pos Malaysia kepada semua pelanggan-pelanggan Pos Malaysia di luar sana. Paling pentinglah kami memohon agar semua pelanggan, nombor satu sekali saya harap semua pelanggan boleh bersabar sedikit jika terdapat sedikit kelewatan pada menghantar barang-barang, walaupun lokal ataupun antarabangsa. Seperti mana kita tahu, untuk antarabangsa ni agak payah sebab penggantungan penerbangan dan juga penutupan lapangan-lapangan terbang. Pihak Pos Malaysia juga kami akan berusaha sedaya upaya dalam tempoh PKP inilah untuk memastikan penghantaran masih berlaku seperti biasa secepat mungkin. Kami akan cuba untuk penghantaran ke seluruh negara dan juga Sabah dan Sarawak sekali. Akhir sekali, kerana saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk terima kasih kepada pihak Biswi RTM kerana sudi menjemput kami. Harap semua orang stay safe, #stay at home. Dengarlah apa-apa mesej atau panduan daripada pihak yang berkuasa, Kementerian Kesihatan dan juga MKM. Fiona, terima kasih sekali lagi daripada saya dan Pos Malaysia. Baik, Encik Azmil Marikan merupakan Ketua Pengurusan Saluran dan Pengalaman Pelanggan. Terima kasih, dan saya kira inilah masanya seluruh rakyat Malaysia memainkan peranan dan tanggungjawab sebagai masyarakat yang prihatin, dan terima kasih sekali lagi kepada Pos Malaysia kerana selalu memberikan khidmat yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih, Fiona. Langsung bersama Pos Malaysia. Hazel, itu yang Fiona boleh kongsikan buat setakat ini. Kita kembali ke studio. Silakan. Terima kasih Bernard atas perkongsian mengenai gerak kerja dan juga SOP Pos Malaysia sepanjang PKP. Seterusnya, Bursa Malaysia dibuka tinggi sedikit hari ini disokong pengukuhan harga minyak mentah dunia. Dan untuk laporan penuh analisis saham, kita terus sahaja bersama pengurus Dana PNB Investment Nur Hazira Mazilan. Bursa Malaysia dibuka tinggi sebelum kembali rendah berikutan kesan negatif penularan pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan dan juga harga komoditi utama seperti minyak mentah yang rendah. Selain itu, Bank Negara Malaysia mengunjurkan ekonomi Malaysia akan berkembang pada kadar antara negatif 2.0% hingga 0.5% pada tahun ini. Pada penutup sesi dagangan pagi, indeks komposit FBM KLCI susut 5.51 mata untuk ditutup rendah kepada 1,325.39. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 457 berbanding 231. Sementara 1,233 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham
saham komponen FBM KLCI menyaksikan 9 kaunter untung, 18 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Harta Liga Holdings Berhad, Malayan Banking Berhad dan Press Metal Aluminium Holdings Berhad. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan Kuala Lumpur Kepong Berhad. Sementara itu, nilai matawan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.88% kepada RM4.72 seeuro, 0.56% kepada RM5.38 sepound, 0.30% kepada RM3.04 sedolar Singapura dan 0.14% kepada RM4.03 setiap 100 yen. Selebihnya, ringgit susut 0.18% kepada RM4.37 sedolar Amerika. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazelan, PMB Investment Berhad. Baik, BIS Malaysia untuk edisi 3 April berakhir di sini. Terus setia bersama RTM membawakan perkembangan sahih semasa mengenai COVID-19. Dan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, kami sampaikan maklumat, anda diminta kekal di rumah dan jangan keluar. Bersama bantu kerajaan putuskan rantaian COVID-19. Saya Hazel Desmond, salam hormat, kita jumpa lagi. Stay at home. 请不要出门。Ijlis fi al-manzil. Just stay at home. Cuci tangan dengan sabun. Duduk je kat rumah. Just stay at home and play toys. Stay at home. 请在家做 Stay at home. Hi guys, stay at home. Hi guys, stay